So hari ini ada dua perkara yang kita nak jelaskan hari ini. Satu iaitu software JETS kita. Kalau yang siapa yang tak tahu software JETS tu Jedi Auto Trend Zone. Alright, kita ada buat satu software, nama dia software dia Jedi Auto Trend Zone. Alright, kita ada buat satu software Jedi Auto Trend Zone. Yang itu yang kita nak kenalkan kepada semua geng-geng kat sini. Alright, so kepada yang dah beli, yang dah start profit, Alhamdulillah. Alright, happy to hear. Ramai yang PM tepi yang beritahu sangat-sangat membantu. So ada yang plan nak beli tapi tanya macam mana nak pakai software JETS ni. Alright, macam mana nak tengok pakai software JETS ni. Alright, so hari ni jom kita cerita ada dua. Satu nak tengok sekejap software JETS ni, kelebihan software JETS ni. Yang kedua adalah kita nak tengok risk on risk off tu apa. Okay, alright. Ni video sharekan untuk korang. Auto Trend Zone with alert. Okay. Okay, tadi Salina ada tanya. Salina ada tanya boleh pergi ke 15654. Okay, alright. Sebab tu aku cakap kau kena tunggu dia break harga ni. Okay, in a glance guys, korang akan nampak stock market macam ni sebenarnya. Okay, you guys will see market dan dalam bentuk chart macam ni sebenarnya. Alright, ramai duduk tanya software JETS. Dia dengar kawan dia dah pakai tapi dia nak pakai juga tapi dia tak tahu nak pakai. Alright, kita kat Jedi Traders, I ada style trade I. So I dah jadikan dia dalam satu bentuk software. Kita panggil Jedi Auto Trend Zone. Because I memang orang yang trade memang pakai support resistance. Tapi support resistance I bukan horizontal sahaja. Alright, I dah improvise line kepada zone, campur dengan trend line, campur dengan orang kata apa EMA punya line, lepas tu kita tambah satu indikator yang reliable dekat situ. Okay, so combination semua indikator ni kita panggil sebagai JETS. Okay, Jedi Auto Trend Zone. Kita panggil dia Jedi Auto Trend Zone. Okay, kenapa kita panggil auto? Auto maksudnya dia bergerak sendiri, betul tak guys? Maksudnya support resistance korang build up secara sendiri dengan secara automatik. So aku suggest korang kalau yang tak reti nak buat support resistance sendiri, make sure korang pakai. Okay, at the moment sekarang nampak tak harga gold tengah bertahan dekat 1877 pada chart 1 hour. Pada chart 1 hour. Okay, nak tanya kenapa dia bertahan pada 1877? Okay, nampak tak sekarang? Nak tanya kat korang. As a trader, alright, nak tanya sekarang. Kenapa dia drop, lepas tu dia tengah bertahan pada harga 1877? Apa yang korang nampak? Kenapa sedang bertahan pada harga 1877? Dengan mata kasar kita nampak ada support dekat sini, betul? Alright. Dekat sini ada satu support ni, kat sini ada support. Alright. Dekat sini ada satu support. Betul? Alright. So kita kena lukis berkali-kali. Betul? Okay. So ada yang tanya tadi, Salina tanya, boleh pergi sampai harga 1856 tak? Dia nak tanya, dia boleh pergi sini tak? Dia tanya sekarang, dia tanya kat I. Tadi dia tanya dalam ni. Dia tanya harga tu boleh sampai sini tak? Dia tanya sangat ni. Alright. Dia tanya boleh tak sampai sini? Aku tak tahu lah dia simpan position balik. Alright. So nak tahu sama ada dia akan rebound ke tak. Alright. Okay. So kita kena buat satu analisis. Alright. Macam korang, apa-apa chart korang dapat pun, kalau chart korang kosong macam ni, korang trade, korang tak akan berjaya untuk trade. Alright. So sebab tu kita kena buat analisis. Alright. Kita kena buat support resistance, kita kena pakai EMA, kita kena pakai zone, kita kena pakai trend line. Okay.
Cuma masalah dia, bila I bagi assignment melukis benda ni, selalu semua orang macam alah letihnya nak buat. Yang kerja melukis tu semua itu kerja lah. Lepas korang dah siap tu, lepas tu baru namanya analisis. Okay, so korang nampak sekarang ada support. Jawapan banyak kata ada support dekat sini, betul? Okay, kalau dia break support ni, pergi mana guys? Pergi mana? Pergi mana? Kalau katakan break 1877, harga mana dia akan pergi? Harga mana dia akan pergi? Alright? Sebab tu Salina tanya, dekat sini boleh turun tak sampai sini? Alright? Sebenarnya next target 1581. Alright? Okay? So gold tengah buat drop, sama ada kalau dia tak break harga 1877, dia mungkin kalau dah pecah ni dia akan pergi harga sampai 1851. Okay. At the moment nak membaca momentum tersebut ada cara dia. Nak baca support resistance dah dipecahkan ada cara dia. Alright. So kalau you boleh, kalau nak buat secara manual, you lukis banyak-banyak garisan, you buat analisis. Lepas tu you kena ubah time frame, cari support resistance lain lagi. Boleh? You kena buat support resistance sekali lagi, tengok kat mana support resistance yang you jumpa. Boleh? Okay. Right. So next kita kena ubah lagi 5 minit yang time frame ni. Alright, kita kena cari support resistance sekali lagi. Kat mana yang mungkin dia akan berhenti sekali lagi. Right. So kita nak buat kerja ni akan ambil masa kita lama, sebab tu kita datang dengan satu software. Okay, software ni. Okay, this software memberitahu, okay, korang tengok apa ada dalam software ni. Dia ada strong resistance, dah test berapa banyak kali. Setiap satu resistance yang keluar, dia akan akan form up, dan resistance, strong resistance yang dah ditest berapa banyak kali. Okay, next kita nak tahu dia turun sampai ke mana. Right? Okay, sekarang ni dia tengah try nak memecahkan extreme support. Right? Dia tengah nak try memecahkan, gold tengah try memecahkan extreme support. Tadi masa dekat biasa, korang tak nampak ini sebagai extreme support. Korang nampak dia test banyak sekali je, betul tak? Korang nampak dia test sekali sahaja. Tapi bila kita ubah dia dengan sini, kita nampak sebenarnya dia dah test sebanyak 4 kali. Garisan ni dia dah test sebanyak 4 kali. Boleh? Right? So basically it's already been tested about 4 times dekat this area. Alright? So katakan dia pecah lah. Katakan dia pecah. Sebab tu kita boleh nampak sebenarnya next dia boleh pergi sampai harga 1850, ataupun tadi kita cakap lebih kurang berapa? Lebih kurang 1852, sebab ada satu strong support. Sebab tu cakap the moment dia break nanti, okay, kita sell ramai-ramai, kita tunggu pada sampai harga 1852 ataupun 51. Sebab mudah kan? Analisis kita dah dimudahkan, betul tak? Alright. So at the moment dia tengah berada pada weak support untuk 30 minutes. Korang boleh baca instrumen dengan time frame kat sini ya. Aku dah labelkan besar-besar kat sini. XAU USD minit 30. So kalau aku tukar jadi 15 minit. Okay, so sekarang 15 minit apa yang tengah berlaku adalah dia punya trend ni, dia tengah trend line, tengah sideways, tengah tunggu masa nak break sahaja. Alright. Katakan dia break. Alright, katakan dia break. Alright. So dia next akan pergi kepada dia akan pergi kepada 1852. Dekat 1 hour ada dia punya analisis dia. Strong support dekat sini. Boleh? Faham? Okey. Sama juga kalau korang nak guna untuk saham punya saham, alright, korang nak guna untuk saham, korang kena analisis technical analysis. Ni korang nampak sekarang tengah berada dia new support. Nampak tak kotak hijau ni? Dia tengah berada pada hujung trend line ni.
Alright, semua ni automatic guys semua ni automatic. Yang keluar kotak-kotak color ni, trend line, alright, dengan berapa banyak kali dia dah test, semuanya keluar secara automatic. Alright, korang boleh tanya orang yang dah guna dah gunakan Jets ni, alright. So sekarang ni untuk malam ni kita tengah tunggu sama ada dia akan break support ni. Kalau dia break, then mungkin dia akan rebound pada harga 11,250. Boleh? Alright. So ini marking harga kita. Kalau dia pecah ni, next kita tunggu dekat 11,000. So kita dah tahu kita nak buy ataupun sell. Ini namanya analisis. Kita tengah menganalisis. Ini proses analisis. Kerja melukis-lukis tu itu adalah preliminary je. Itu adalah preliminary. Alright. Kalau nak dijadikan contoh, ni saya tunjuk contoh kat you all. I kosongkan semua. Ataupun biasalah you letak tema sahaja ke. Alright. Trend line tak ada, apa tak ada. So, apa jadi? You kena cari support resistance sendiri satu-satu, betul? Ni satu kat sini, satu dekat sini. Tapi you tak tahu kekuatan support resistance tu. Okay? You tak tahu. So, apa yang berlaku adalah you susah nak buat analisis. Alright? Tapi you kena buat kerja-kerja preliminary, iaitu melukis dulu. Cari trend line, arah mana bergerak, support resistance kat mana. Emang tak payah lukis lah. You kena set sahaja. Tapi disebabkan you boleh pakai Jets, you terus pakai macam ni, dah keluar terus analisis ni. Alright, so tinggal you dah tahu, okay, dia mungkin akan pergi sini. Sebab dia sebabkan ekstrim, you rasa susah dia nak penetrate, betul? Dia tulis Jedi Extreme Support. Extreme Support, kepada yang tak boleh nak baca. Right? So, kepada yang trade gold, ni pergi pada time frame. Okay, dia sekarang tengah berada pada, kenapa dia tengah parking pada harga ni? Sebab ini adalah weak support, dia ambil ke belakang harga. Ada satu harga, alright, ada satu harga yang dah dia markingkan siap-siap, sebab tu dia break sampai dia parking kat sini. Alright, next kalau dia break juga, right, dia akan pergi kepada harga 1852. Sebab tu cakap tunggu dia break lebih kurang 1870, lepas tu kita boleh tunggu ambil profit ramai-ramai dekat bawah sini. Boleh? Boleh guys? Tapi kena tunggu break dulu. So, ini adalah berapa mudah kita buat analisis menggunakan software Jets. So, macam mana korang tengok aku buat profit mudah sebenarnya? Sebab kerja analisis aku tu aku dah buat secara automatik. So aku tinggal nak membuat analisis sama ada aku nak buy atau sell. Alright. Menggunakan analisis ni aku akan decide sama ada aku nak buy atau sell dan aku nak ambil TP atau kat mana. Profit. Alright. So kerja-kerja melukis, membuat analisis, korang dah automatikkan dia. Alright. Automatikkan dia. So sekarang ada kerja korang adalah lebih kepada membaca chart ni. Okay. Sekarang dia tengah parking dekat extreme support. Apa aku nak buat? I should wait. Correct? I should wait. So apa yang kita buat ialah kita tunggu. Break sahaja satu, break je kotak ke ni ke bawah, kita akan sell lagi, sell. Dan kita try ambil profit sampai kat bawah ni. Alright? Kita try ambil profit kat bawah ni. Alright? So bila dah sampai ni kita TP. Nampak tak? So kotak-kotak ni memberitahu entry dengan TP sekali lagi. Alright? Entry dan TP. Alright. So katakan you buy, dia dah keluar kat sini. Ini boleh jadi line stop loss you. Dia juga boleh jadi line untuk stop loss you. Boleh? Katakan you buy lah, you stand by untuk buy. Okay, the moment dia break line 1869, you close dan you masuk untuk sell. So you nak TP, you nak stop loss, you nak entry, semua analisis ni boleh memudahkan you. Alright? Kalau you tersalah buat decision, you tahu kat mana you nak TP, kat mana you nak stop loss, alright? Kat mana nak entry. Alright? Sebab kadang-kadang bila kita buy, kadang-kadang kita macam teragak-agak, patut tak aku cut loss. Alright?
dah kata dia break sini, dah tahu-tahu dia nak sampai sini, alright, bolehlah you cut loss dulu, you pergi sell dulu. Lepas tu baru buy balik kalau dia start rebound daripada sini. Boleh? Kalau itu pun dia break dan kita cari kat bawah ada apa lagi. Semua ini untuk tiap-tiap time frame dia ada analisis dia tersendiri. Okey, contohnya ni 30 minit dia ada analisis dia tersendiri. Alright, dia ada analisis dia. Alright. So dia ada time frame, dia ada trend line dia sendiri, dia ada tiap-tiap time frame tu dia akan bagi tahu 4 hours tengah sideway. Nampak tak dua line ni? Dia akan bagi tahu okey ni tengah sideway. Alright. 1 hour tengah uptrend tapi dah break uptrend dulu. Okey. Ni tengah uptrend juga. Right, 15 minit. 15 minit dah downtrend. Right, maksudnya untuk short term dia dah confirm tengah downtrend. So kalau you tengok sebenarnya dia dah ke arah sideway dan mungkin nak ke arah downtrend. Boleh? Sebab short time frame dah bagi tahu semua tengah ke arah downtrend. Alright. So memudahkan kerja-kerja trader. So aku suggest kat korang kalau nak pakai software ni pergi subscribe. Alright, sekarang ni kita tengah bagi untuk setahun bukan bulanan tau. Aku dengar kat luar software tak orang kata apa, tak sophisticated ni 12,000 setahun. Dia kena subscribe 3 bulan, 3,000. Alright, 1 bulan 1,000. Aku tak buat subscription, aku hanya buat langganan tahunan sahaja 420, 100 USD. InsyaAllah first day trade pun boleh cover dah 420. Alright, so korang kena annual punya ni sahaja 420. Sangat-sangat berbaloi. Kalau setakat subscribe kat mana? Okey, kalau ada masalah untuk install, Roger kita orang ada technical team untuk bantu korang install sampai dekat laptop korang. Bagus tak? Alright, dah dapat, kalau tak reti install bagi tahu, nanti kita orang installkan. Kita orang akan pakai TeamViewer, kita orang akan masuk dan installkan untuk korang. Alright, supaya korang mudah nak. So kita orang ada technical team untuk installkan lagi untuk korang. So kalau nak nanti masuk orang kata apa? Jedi Traders punya Telegram ataupun kat bawah ni nanti Puan Su kejap lagi sharekan link untuk tempat nak beli software tersebut. Okay? Boleh? Alright. So kepada benda ni sangat sesuai untuk newbies traders sebab tak reti sangat nak melukis, betul? Analisis sebenarnya adalah orang kata apa, perkara yang sangat penting untuk you punya trading. Alright. So macam dah drop, I dah ambil TP kat sini. Kenapa? Dia dah sampai kat trend line bawah ni. So sekarang kita tunggu dia retrace sampai atas. Alright, katakan dah sampai mid trend line ni, kalau dia turun kita sell balik daripada sini. Kita try ambil profit ke bawah lagi. So kalau you nampak 1 hour, I tunggu dia break je. Kalau dia break malam ni, alright, harga ni I akan terus sell sampai ke sini nanti. Alright. Dia memang common untuk chart candle tu berhenti pada support dan resistance. Alright. So I dah memudahkan kerja you all. So sama ada you all nak guna ni untuk trading ataupun nak guna cara konvensional untuk trading. Itu up to you guys. Alright. Okay. So tapi ramai yang dah trade menggunakan ni, alhamdulillah boleh. Alright. Dan kepada pengguna-pengguna software ni, I bagi tahu kat korang, kalau korang guna untuk small time frame, alright, kalau nak scalping pun mudah. Alright, mudah. Maksudnya korang just pergi, dia hit each other dalam time frame ni, alright. Yang bagusnya adalah software ni all automated. Alright. Dia sebab orang tak faham, dia ingatkan garis ni aku lukis satu-satu. Contohnya WTI. WTI tengah break lagi ni. Tengah break lagi. Tengah break. Adakah dia akan turun lagi? Alright. Okay, dia dah break. Okay, kita tunggu mana support lagi ada dekat bawah.
Alright, so kita tunggu. So kali ini kalau dia langgar sampai atas trend line ni, lepas tu kita sell sekali lagi. Okay, alright. So sekarang ni dia tengah bertahan dekat trend line ni. Okay, boleh guys? So itu cara nak menggunakan software ni. Okay, alright. Salah satu untuk contoh untuk stok lah katakan. Google. Wow. Google gap down. Ini penangan indeks dia punya, orang kata apa? Dia punya ni. Tapi nampak tak dia turun ngam-ngam sampai dekat trend line, gap down dia. Dia gap ke atas, lepas tu dia gap down balik dekat sini. Boleh? Okay, dia mungkin akan turun lagi. Kalau dia tak rebound balik dekat EMA 200 ni, dia mungkin akan sampai ke weak support ni. Alright, dia akan drop lagi sampai weak support ni. Boleh? Faham guys? Alright. Okay, so this analysis akan membolehkan you untuk tahu buat decision buy atau sell, cut loss, TP. Alright, so dia akan bagi, orang kata apa, decision making tu lebih mudah. Alright, so nak ambil, dah sampai next support, next resistance, kita dah tahu kita kena ambil TP dulu. Re-entry bila dia break sekali lagi. Breakout, breakout, breakout. Korang cakap je breakout tu kan. Breakout tu bila korang nampak support resistance, korang depenetrate lah. Kalau tak penetrate lagi, tak boleh buy ataupun sell. Alright, okay. Okay, so itu adalah untuk software kita. Setakat ni ada tak apa-apa masalah. Alright. Okay, nampaknya malam ni saham-saham teknologi mungkin down lagi ya. Mungkin down lagi. Kenapa aku boleh cakap? Okay, sebentar. Okay. Kalau perasan dia dah sampai dekat mid trend line ni, alright, untuk satu hari. Alright. Okay, dia dah sampai dekat support trend line. So dia tengah try nak break. Dia mungkin akan sampai bawah ni. Alright, kalau dia dapat pecah dia akan cari extreme support ni. So untuk market buka ni mungkin semua saham-saham masih lagi akan momentum untuk sell. Alright, akan ada momentum untuk sell lagi. So kita boleh baca daripada sini saja. Kita nak trade saham teknologi ke apa semua mudah. Kita trade baca di sini. Sekarang ni EMA semua pun tengah bagi tahu dia tengah ke arah bawah lagi. So the moment break, so mungkin akan sampai sini. Alright. So kalau ini pun dia penetrate guys malam ni, memang kita sell all out lah. Kita sell, kita put. At the moment market masih lagi momentum untuk sell untuk semua stok-stok market teknologi. Boleh? Alright. So kita nampak actually bila market buka je kita tahu kita nak sell sebab apa, dia dah langgar resistance, lepas tu EMA semua pun ke arah bawah dan dia tengah penetrate trend line bawah ni, dia dah pecah. Kalau confirm dia pecah, next candle pun sambung dan jatuh dia. Boleh? Boleh guys? Tu, dia tengah kejar support ni kat bawah ni. Alright? Dia tengah mengejar support kat bawah ni. Alright? So lepas dah kat sini baru korang boleh decide sama ada korang nak buy saham-saham teknologi ke tak. Boleh? Alright. So kalau korang dah faham, make sure kalau yang belum subscribe tu pergi subscribe cepat-cepat Jets. Indikator bawah tu kena tengok juga ke tuan? Okay, yes. Software bawah ni kena tengok. Alright, kenapa? Ni adalah stokastik yang aku pilih dengan nombor-nombor aku. Alright, dia akan memberi orang kata confirmation terakhir. Aku jarang menggunakan indikator. Alright, jarang menggunakan indikator. So indikator adalah confirmation terakhir pakai. Alright, dia ada, trader ni ada banyak macam-macam jenis. Dia suka analisis pada chart, dia suka trade guna indikator. Biasanya orang yang suka trade pakai indikator kat bawah ni, dia akan profit, lepas tu dia akan loss balik semula.
Siapa yang macam tu? Siapa yang trade banyak pakai indikator kat bawah ni, lama-lama dia trade, lepas tu dia loss balik semula. Alright, sebab indikator adalah confirmation terakhir digunakan. Alright, you trade chart. Alright, bukan indikator. Sebab tu analisis kita adalah pada chart. So kita punya analisis lebih accurate. Alright, trade analisis kita lebih accurate. Orang yang trade menggunakan indikator overbought, oversold kat sini kan. So korang boleh nampak sebenarnya kat sini lah punca kat mana korang selalu hilang duit, sebab korang trade ini. Korang bukan trade candle, korang trade indikator kat bawah. Okay? Boleh? So what are you trading? Are you trading candle or are you trading indicators? Alright. So indikator ni boleh korang ada satu untuk jadikan confirmation sahaja. Alright. At the moment memang tunjuk semua masih ke bawah lagi. Dia belum ada rebound. So pada masa yang sama candle kita pun cakap kita ada satu support kat sini. Alright. So kalau katakan dia nak curve ke atas, dekat sini pun dia rebound, baru confirm. Boleh? First analysis adalah kita buat pada chart tu sendiri, bukan pada indikator. Boleh guys? Okay, alright. Okay, ni adalah software yang sangat bagus lah, sebab I cakap 100%. I trade pakai ni. I trade pakai ni. I trade sekejap je, I scalping, I gunakan ni, lepas tu I sambung buat kerja lagi. Alright. Okay. Kalau tanya, you trade ke pakai software ni? Yes, I personally trade pakai software ni. Sebab tu I buat. Kalau tak, takkanlah I bagi kat you all. Zone terpadam panik kejap. Itulah dia. Bila tak ada analisis ni, you akan panik. Bila you panik, you akan tak tahu nak buat decision. Lepas tu you akan start tak tahu nak buy atau sell. Lepas tu you akan start loss, making loss. Alright? Right. So kita buat profit, orang lain buat loss. Alright? Kenapa? Orang lain buat losses. Alright? Orang lain tengah loss, kita buat profit. Kenapa? Sebab kita ada analisis. Alright? Ya, gunakan RoboForex. Okey, kenapa I recommendkan RoboForex? Kenapa? Sebab satu, leverage dia tinggi. Yang kedua, dalam platform dia, watchlist dia ada stock market sekali. Ada stock market. Sekejap ni, kat tepi ni, korang kena tengok. Korang punya broker tu, bagi tak ni Tesla, Netflix, McD, Coca-Cola, Intel, Johnson & Johnson, Apple, Adobe. Maksudnya bila korang nak trade stock market, software ni boleh pakai. Sebab software ni tak boleh pakai kat Saxo. Saxo tak benarkan software customize untuk masuk. Alright? Dia tak bagi software customize masuk. So kita boleh buat jadikan Meta RoboForex ni, Meta 4 RoboForex sebagai platform analisis. Lepas tu korang boleh trade dekat Saxo. Boleh? So tapi kalau korang ambil broker lain, takut bahagian stok ni tak ada. Meta 4 dia orang tak ada list stok kat sini. Meta 5, kena pakai Meta 5. Software I ni language dia untuk MetaTrader 5. MetaTrader 4 bukan MetaTrader 5. Gunakan MetaTrader 4 sahaja. Right, software ni untuk MetaTrader 4. Jangan gunakan MetaTrader 5. Right, masa you nak order tu pun dalam form I pun bagi tahu, masukkan account nombor MetaTrader 4. Ya, saya tersalah sebut. MetaTrader 4 sahaja. Okay, MetaTrader 4 RoboForex sebab ada listing stock sekali. Boleh? Okay. So ramai yang kata nak pergi buy gold tu, sabar dulu. Tunggu dulu. Kalau dia rebound daripada ekstrim ni, baru kita buy. I tahu ramai yang dah standby untuk buy, tapi sebenarnya you takut you tersalah buat decision. Takut you buy, lepas tu dia break ke bawah. Ini adalah perkara biasa yang berlaku. Okey, perkara biasa yang berlaku, maksudnya apa yang berlaku adalah you nak buy. Lepas tu you nampak macam dah junam jauh, lepas tu you try nak buy.
Lepas you buy, dia junam lagi jauh. Sebab you rasa itu dah macam buy on dip. Siapa yang selalu buat macam tu? Dah tiba-tiba buy on dip. Kan? Actually buy on dip kita boleh nampak daripada software ni nanti. Kalau dia sampai sini baru dia rebound, maksudnya kita buy daripada sini. Orang lain semua dah buy kat sini, dah MC kat sini. Kita buy dekat sini nanti. Alright? Best tak best? Right? Okay? Okay? Alright? Siapa yang buy kat sini, MC kat sini. Kita nak, mungkin kalau dia turun lagi, kita nak buy mungkin dekat sini. Alright? Kita nak buy dekat sini nanti. Alright? So software ni akan membantu you all untuk bagi tahu buat decision yang best. Okay? Alright. So at the moment, korang nak buy ke nak sell gold? Okay? At the moment kita tak tahu lagi. Korang nak sell, aku recommend okay, pada harga kalau 1873 dia break juga harga 1873, lagi best. Kalau dia break harga 1869, alright, then kita sell. Kita continue sell. Biar orang lain buy. Biarkan dia orang buy. Aku dah nampak dah ramai grup-grup kata guys, jom buy gold, jom buy gold. Alright? InsyaAllah MC semua orang tu kejap lagi. Alright? InsyaAllah MC. Alright? Boleh nak buy kalau dia tak break ataupun dah ada candle doji dekat sini dan next candle dia dah naik atas. Yes, kita boleh buy kat sini. Kalau tak, kita tunggu standby dulu. Boleh guys? Alright? So jangan buy, jangan sell dulu. Tapi kalau nak main scalping tu boleh lah dekat seminit tu. Boleh. Itu tak ada masalah. Nak scalping tu boleh, tak ada masalah. Tu dah keluar dah. Kalau nak scalping ni buy sell kat sini. Ni boleh. Ini duk buy sell kat sini pun dalam $300 guys. $300 ni. Buy kat sini, sell kat sini. Sell kat sini, buy kat sini. Berkali-kali dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni yang ketujuh. Maksudnya 7 kali 300 dah $2,100 dah. Kalau duduk main kat sini sahaja tadi pun. Alright. Okay. Ni chart seminit ni. Chart seminit. Nampak ada kita boleh scalping. Alright. So tadi kita duduk buy sell kat sini je. I dapat sempat buat sekali je. Alright. I tadi dekat sini I masuk dekat bila dia break sini, I ambil profit tadi dekat bawah-bawah ni tadi. Dapatlah dalam $300 je. Alright. Okay. So untuk decision untuk buy dan sell tak ada masalah. Alright. Tak ada masalah untuk buat decision buy and sell. Sebab apa? Katakan ni new support. Break lagi new support ni. Okay. Alright. Kita tukar time frame. Tengok. Mana lagi kau mungkin akan pergi. Alright. So 1 hour. Kita dah tahu dia ada satu lagi kat bawah ni. Mana? Harga 1851 tadi kat bawah ni. So analisis yang kat bawah ni pun tengah bagi tahu memang viable lagi untuk sell. Alright. Lebih sesuai untuk sell. Alright. Cuma nak tahu entry sharp ke tak sharp, kita tengok dekat ni. Alright. Kalau dekat 1 minute tengah retrace, nampak macam nak break je ni. Nampak macam nak break je. Nak masuk satu position boleh. Okay lah. Okay. Alright. Okay. So kita orang tahu nak buy sell Siapa yang pakai Jets insyaAllah tahu nak buy nak sell gold tu. Alright. Tapi tolong jaga money management. Jangan tak jaga money management. Itu sahaja aku minta. Alright. Dah profit dah gold aku. Gold dah profit dah. Gold dah profit dah. Tak boleh dah nampak. Tu. Gold dah profit dah. Tak banyak lah, baru $20. Continue lah break. Dah $40 dah.
Ni live trade ke apa? Dah $60. Okey lah. 84, $90, $136, bakal lagi $150. Tembakau. Tak percaya, aku share kat dalam grup Telegram sekarang. Pergi share kat grup Telegram. Tengok. Tu yang position aku, current position dah $131. Alright. So kita tahu nak buy dengan sell ni guys. Alright. Korang tahu tak? Korang tahu tak nak buy atau sell? Alright. Okay. Alright. So siapa nak pakai jet sekarang? Siapa yang nak pakai jet? Siapa nak pakai jet? Dah close dah pun. Profit aku dah. Aku dah profit dah pun. Aku dah close. Bolehlah gabung mengajar korang lagi. Alright. Siapa nak pakai jet? Okay. Alright. So kita orang tahu nak buy, nak sell, buat decision making semua. So kalau korang nak juga nanti subscribe software ni. Kalau ada masalah install, bagi tahu kita orang installkan. Alright. Nanti kita tolong bantu you. So kita dah tahu macam mana nak gunakan software ni, dah buat profit dah pun. Ini kira consider live trade tadi tu. Tadi tu consider live trade. So nak scalping, kalau nak scalping gold apa semua pun boleh. Alright. Contohnya sekarang ni Okay. Tadi kalau nak re-entry gold tu tadi kat sini balik semula. Seminit. So kalau re-entry balik, tadi korang re-entry kalau kat sini tadi dah profit lebih kurang $155 dah. Ini cat seminit tau. 1 minit buat $150 kalau main satu lot. Best tak best? Okay. So menarik software ini menarik untuk orang kata apa kalau nak buat analisis. Okay. Alright. So daripada you habiskan duit asyik beli signal orang lepas tu MC, baik you invest buat analisis. You boleh create signal you sendiri. You boleh tahu kenapa you buy atau sell. You beli signal orang, you tak tahu pun kenapa dia suruh buy atau sell. Alright. So lagi baik adalah you trade menggunakan analisis you sendiri. Okay. Okay, kenapa saya punya zone tu tak sama dengan saya punya? Okay, kadang-kadang screen resolution, kalau you tak pakai broker yang sama, alright, so akan ada sedikit perbezaan. Tapi analisis dia more or less akan sama. Alright, ataupun you klik balik template tu, you update balik semula. Kadang-kadang software you kalau terlampau berat, dia jadi susah untuk update. So sebab software ni keep on bergerak. So kadang-kadang you kena right click, template, apply balik semula. Right? Tu nampak tak? Re-entry balik, nampak tak? Dia mid trend line kena, terus dia kena jatuh balik semula. So untuk kita buat scalping dan analisis, software ni dah bantu kita. So terpulang kat korang macam mana korang nak trade. Nak trade buta ke ataupun nak trade dengan orang kata apa, menggunakan bantuan orang kata apa, technical analysis, atau nak keep on beli signal dengan orang tapi tiap-tiap kalilah MC. So setakat ni korang rasa software ni akan membantu korang tak kepada yang belum lagi subscribe ni? Nampak tak sebenarnya kat mana software ni boleh bantu korang? Alright. So dia mudah. Dia ada trend line automatic, dia ada mid trend line. So semua ni adalah support resistance. Semua ni adalah support resistance. Semua ni adalah support resistance. Okay. Okay. Semua ni adalah support resistance. Okay. So dia akan sangat-sangat nampak tak? Kat bawah ni tiba-tiba dah ada satu kotak baru, new support, dia appear automatic. Nampak tak? Dia dah appear secara automatic. Maksudnya dia dah test sekali, dia jadi new support. Kira korang ni dah nampak real lah. Okay, next adalah kalau dia pecahkan new support ni, dia turun bawah lagi, maka kita tunggu lagi dekat bawah. Boleh?
Right, dah sikit lagi nak break ni. Sikit lagi nak break ni. Kalau dia break ni, dan memang aku cakap kita tunggu dekat 1856 lah, macam siapa tu minta tadi, Salina minta tadi. Okay? Boleh? Okay. Kalau semua orang dah happy, alright, ada yang dah sempat buat profit, insyaAllah kita buat ni. Alright? Okay. So, boleh tak I nak bagi tahu sikit, ada yang tanya pasal risk on dengan risk off. Okay? Aku nak bagi tahu risk on, risk off tapi dengan cara yang mudah sahaja. Okay. Korang kena faham apa itu risk on dengan risk off. Alright? Dalam trading ni kita ada dua cycle, iaitu market dalam keadaan risk on, satu lagi risk off. Alright? Risk on ni adalah bukan market tu berisiko, bukan. Alright? Mudahkan pemahaman adalah risk on ni adalah keadaan di mana korang willing untuk take risk. Alright? Willing untuk take risk. Risk off pula adalah waktu yang korang nak kurangkan risk. Okey. Waktu apa yang korang nak naikkan risk korang? Waktu apa yang korang nak naikkan risk korang? Risk tu adalah duit. Risiko dalam trading ni biasanya kita relatekan dia dengan duit. Alright? Risiko adalah dengan duit. So, bila korang orang kata apa? Willing untuk trade lebih besar, size trade lebih besar, maksudnya risk on punya market. Bila korang rasa macam nak trade pun rasa tak confident je, korang akan buat apa? Kurangkan sizing trading tu, betul tak? Size trading tu. Betul? So, korang akan ada tendensi untuk kurangkan sizing trading. Boleh? Boleh? Okay. Alright. So, biasanya ini adalah waktu-waktu untuk risk off, ini adalah untuk risk on. Alright. Biasanya waktu market tengah risk on, waktu S&P market tengah boom, tengah dahsyat, korang akan invest dalam S&P 500. Maksudnya saham, US Treasury dengan Euro. So US market appreciate, dan UJ, korang akan trade benda-benda macam tu. Alright. Masa risk off adalah waktu yang korang kena kurangkan risiko dalam trading. Korang akan pergi kepada safe haven, iaitu gold, Japanese yen dengan Swiss franc. Faham? Alright. So macam mana nak tahu market masa tu tengah risiko tinggi atau rendah? Kita boleh tengok kepada chart VIX, Volatility Index. Alright, ataupun dipanggil sebagai Fear Index. Alright, dipanggil sebagai Fear Index. Maka kat sini kita boleh nampak market tengah ni. Makin tinggi fear market. Makin tinggi fear. So makin you akan kurangkan risiko you dalam trading. Kurangkan risiko maksudnya kurangkan trading sizing. Alright, faham? Boleh? Alright. So sekarang ni adalah waktu yang mungkin akan berisiko tinggi, sebab korang kena faham dalam masa seminggu lagi sahaja akan ada satu presidential election, iaitu pada November 3rd, akan bermula pada November 3rd, presidential election dia. Faham? Boleh? Alright. So biasanya masa presidential election, korang boleh nampak towards hari nak election tu, korang boleh nampak VIX makin lama makin naik. Ini chart-chart yang lepas. Alright. So maksudnya market towards ke arah takut. Market ke arah takut. Bila market ke arah takut, korang kena start reduce sizing korang dan korang kena reduce korang punya risiko. Faham guys? Boleh? Alright. Ke semua orang dah excited dengan jazz, dah tak nampak dah benda ni. Okay? Itu just pemahaman yang korang kena ada sebab risk on, risk off. Macam keadaan sekarang, kalau market tengah volatile sangat, takut, korang kena kurangkan risiko. Maksudnya dia panggil risk off. Bila tiba-tiba market nak recover balik, risk on. Maksudnya korang sanggup untuk risikokan lebih banyak duit korang dalam market. Alright. Itu adalah penerangan ringkas sebab ada yang minta hari itu. Itu adalah pemahaman mudah pasal risk on, risk off.
Dia bukannya masa risiko tinggi, you off the trading, bukan. Risiko tu adalah merefer kepada duit you. Risk on maksudnya you riskkan duit you lebih besar, risk off you kurangkan risiko you. Maksudnya you kurangkan trading. Okay, boleh? Okay, so itu sahaja pasal hari ini. Okay, so siapa yang nak jet, siapa semua, nanti make sure you subscribe. Nanti kita orang tolong installkan. Kalau boleh, biar ada account RoboForex ataupun broker yang mempunyai ni, yang ada broker untuk ni sekali. Kalau tak tahu macam mana nak nampak, you buka ataupun you pergi kat simbol, dia ada US stocks. Kalau you di US stock, okey, sesuai untuk pakai. Kalau tak, try cari broker yang ada. Kalau I recommend RoboForex sebab leverage dia tinggi dan insya-Allah you boleh buat duit daripada situ. Maksudnya you boleh buat duit daripada forex, you boleh buat duit daripada komoditi, you boleh buat daripada saham. Okey. Siap nak buat Bitcoin pun boleh. Okey, so kalau broker yang offer semua chart ni, dan chart dia adalah real time. So bagus untuk you trade. Okay, so you boleh dapat analisis dalam semua bentuk. Alright, untuk semua instrumen you. Alright, sebab tu I recommend. Orang tak faham kenapa suruh pakai pilih broker yang betul. Alright, satu you kena tengok spread, lepas tu you kena tengok dia bagi apa lagi. Dia bagi apa watchlist yang you boleh tengok. Alright. So katakan tak ada kan. So you nak buat analisis untuk stock, you kena buat lain. Alright, you kena buat lain. So gunakan software ni untuk sebagai analisis platform you. Alright. So itu sahaja daripada saya. Alright. Razak daripada Jedi Traders. So insya-Allah kita akan jumpa lagi on the next session of live. Right? Okay, sharekan video banyak-banyak. Insya-Allah kita sebarkan ilmu. Okay? Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.